Kek TV KPM. Tadi Nisa, kita dah tahu bahawa di seluruh dunia kita ada kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi disebabkan oleh faktor iklim. Sebenarnya ada faktor-faktor lain juga selain daripada faktor iklim, iaitu kita ada faktor bentuk muka bumi, kemudian kita ada faktor saliran dan juga faktor tanah serta faktor iklim tadilah. Jadi 4 faktor fizikal ini, fizikal maknanya faktor yang semula jadi yang menyebabkan kita ada kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga kehidupan liar di seluruh dunia. Jadi kita akan jelaskan satu persatu setiap faktor ini dan kita akan mulakan dengan faktor bentuk muka bumi. So bentuk muka bumi ini adalah terdiri daripada tanah pamah, tanah tinggi dan juga pinggir laut. Jadi kita dah tugaskan kepada 4 murid kita ini untuk meneroka dan menjelaskan ke setiap faktor ini berkaitan dengan bentuk muka bumi lah. Okey, kalau Nisa nak tahu dan murid-murid juga nak tahu, sebelum kita terangkan lebih lanjut contoh-contoh tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar ini, kita kena tahu apakah dia bentuk muka bumi ni, apa yang menyebabkan kita panggil dia tanah pamah, tanah tinggi dan juga pinggir laut. Kalau pada pandangan Nisa, apa yang dikatakan dengan tanah pamah? Tanah pamah ni kawasan tanah yang bukan kawasan laut dan bukan kawasan sungai. Tanah. So ada tanah pamah tapi sesuai untuk tanaman seperti sawah padi. Bagus. Itu salah satu contoh. Maknanya kawasan yang rendah di bawah 180 meter ketinggiannya. Okey, kalau kawasan tanah tinggi ini biasanya melebihi 180 meter dan kita akan ambil contoh tumbuhan yang melebihi 1200 meter ke atas. Maknanya yang lebih sejuk suhunya. Dan kawasan pinggir laut tu meliputi kawasan pasir, kawasan pantai lah. Kemudian kawasan paya, itu adalah kawasan pinggir laut. Kita nak mulakan dengan bentuk muka bumi tanah pamah. Okey, ini adalah gambar kawasan hutan Amazon. Pernah dengar tak Nisa? Pernah cikgu. Dan saya rasa murid-murid pun biasa dengar sebab hutan Amazon ni adalah hutan yang paling luas di dunia dan dia merupakan hutan hujan tropika dan banyak tumbuh di kawasan tanah pamah. Jadi untuk menjelaskan lebih lanjut, apa kata kita tanya murid-murid kita sebab mereka perlu jelaskan apakah pengaruh bentuk muka bumi tanah pamah ni terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar. Cuba kita tanya, siapa yang nak menjelaskan berkaitan dengan pengaruh bentuk muka bumi tanah pamah? Siapa nak cuba? Cikgu saya. Sri silakan Syaru. Cikgu, hutannya adalah hutan Amazon. Hutan hujan Amazon ini terletak di Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brazil, Peru dan Colombia. Ini ialah peta cikgu. Okey, bawah sikit dekat kamera. Kiri sikit boleh, kiri sikit. Wow, sekejap, baik. cikgu. Saya dah nampak gambar pokok ni. Kiri lagi. Boleh Syaru? Dah nampak dah petanya. Kedudukan dia. Okey, baik. Terima kasih Syaru. Okey, Syaru. Lagi ada fakta lain? Ya, cikgu. Amazon ini merupakan hutan hujan terbesar di dunia. Tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan lebih padat dan haiwan-haiwannya pula lebih pelbagai kerana curahan hujan yang tebal. Terdapat tumbuh-tumbuhan yang terdiri daripada pelbagai warna, saiz dan bentuk seperti pokok palma, myrtle, laurel dan pokok bakau. Saya ada contoh gambar pokok cikgu. Okey. Pokok apa, Syaru? Bawah sikit. Bawah sikit, Syaru. Betul, kiri lagi sikit. Ya, atas sikit. Pokok palma. Okey, saya dah nampak dah. Kategori pokok palma. Boleh nampak. Antara contoh dia lah. Contoh pokok palma. Baik. Okey, Syaru. Okey, seterusnya Syaru. Ada lagi, Syaru? Ya, cikgu, contoh pokok. Okey, dah. Contoh hidupan liar ada tak, Syaru? Hidupan liar yang bagaimana yang hidup dalam kawasan hutan Amazon yang terletak di kawasan tanah pamah? Ya, cikgu, ada hidupan liar seperti belut elektrik, cikgu, yang boleh membesar hingga 3 meter dan menimbang sehingga 40 kg. Belut elektrik ialah dalam bahasa Inggeris electric eel. Ikan ini mampu menghasilkan pelepasan sehingga 1300 watt. Kemudian, ikan air tawar terbesar di dunia tinggal di Amazon, cikgu. Ikan apa? Panjangnya 2 meter. Cikgu? Ikan apa tu? Ikan belut elektrik. Yang kedua ialah ikan air tawar. Terbesar
di dunia tinggal. Belut elektrik boleh mencecah sehingga 3 meter. Dah macam ular sawa 3 meter besar. Tapi ada satu lagi Nisa, ular yang besar juga yang duduk di hutan Amazon ni. Tahu tak ular apa? Ular. Kalau Nisa pernah tengok filem-filem Saya tahu tapi Syarul tahu tak Syarul? Mungkin Syarul nak kongsikan. apa nama ular tu? Anaconda, cikgu. Anaconda. Kan Baru nak jawab. Sama-sama, jawapan kita sama. Itu adalah antara hidupan liar yang hidup di hutan Amazon yang kita memang boleh temui dekat hutan Amazon dan antara yang terbesar di dunia. Okey, yang kita boleh jumpa di sana lah. Kalau di hutan kita tak adalah. Ular lain ada. Okey, itu antara hidupan liar yang hidup di kawasan Tanah Pamah. Selain daripada yang Saru sebut tu hutan Amazon, iaitu hutan hujan tropika, kita ada hutan-hutan lain yang tumbuh di kawasan Tanah Pamah. Seperti hutan monsun tropika di negara jiran kita, Thailand, di India, di Indonesia sendiri yang terkenal dengan pokok jati. Pokok jati. Pokok jati banyaknya terdapat di kawasan hutan monsun tropika. Kemudian hutan conifer. Hutan Christmas kan? Kita panggil hutan pokok Christmas. Okey, hutan ini banyak terdapat di kawasan yang mengalami 4 musim. Kita akan jumpa. Jadi berbeza tetapi kawasan yang sama iaitu Tanah Pamah, cuma pokoknya berbeza-beza dan hidupan liar juga berbeza-beza. Kerana setiap kawasan ini mempunyai iklim yang berbeza. Ya, pandai. Tadi kan kita dah tengok kedudukan garisan lintang kan? Jadi betul tu Saru. Jadi keadaan bentuk muka bumi tersebut, Tanah Pamah tersebut mempengaruhi jenis-jenis pokok dan juga hidupan liar yang hidup di kawasan tersebut, di kawasan Tanah Pamah. Kita nak pergi yang bentuk muka bumi seterusnya. Boleh cikgu, tak ada masalah. Itu kita nak ni contoh di kawasan Tanah Pamah tadilah. Antara hidupan liar yang hidup di kawasan Tanah Pamah seperti anaconda, harimau, rusa, harimau badak bintang, sumbu dan sebagainya lah. Okey, kita pergi ke kawasan Tanah Tinggi pula. Jadi kita nak ambil contoh Tanah Tinggi ni ialah kawasan Banjaran Himalaya dan juga Banjaran Crocker. Di mana Banjaran Crocker, Nisa? Di Gunung Kinabalu, Sabah. Bagus, Nisa. Pandai. Inilah kedudukan Banjaran Crocker di negeri Sabah, iaitu di Malaysia sendiri, dan juga Banjaran Himalaya iaitu banjaran yang terpanjang di dunia. Jadi ada juga hidupan dan juga tumbuh-tumbuhan semula jadi yang hidup di kawasan Tanah Tinggi. So kita nak tahu lebih lanjut apakah hidupan liar dan juga tumbuhan semula jadi yang hidup di kawasan ini. So kita minta murid-murid kita jelaskan. Boleh. Ada yang nak kongsikan? Okey. Siapa nak? Balkis. Silakan Balkis. Okey, dekat Banjaran Crocker ni, dia ada banyak jenis haiwan dan banyak jenis tumbuhan yang dia punya sistem dia yang amat sesuai untuk suasana dia. Macam contohnya, kalau kita nak tengok hidupan liar, kita ada leopard cat dengan binturong. Dua-dua haiwan itu, mereka punya cara kehidupan tu dia memang sesuai dekat area Banjaran Crocker sebab dia tempat sejuk dan dia punya bulu dan badan memang strukturnya bagus untuk suasana sebegitulah. Kalau kita nak tengok kepada tumbuhan, ada lumut, kolam air dan juga orkid. Dan dia pun memang senang, dia punya akar tu dia memang sesuai dekat Banjaran Crocker dan pada kawasan Tanah Tinggi lah sebab dia tempat yang sejuk, tinggi dan... Saya lihat berbatu-batu pun ia juga kan? Berbatu-batu. Okey. Cerita dia batu-batu dia amatlah banyak. Betul. Bagaimana dengan Banjaran Himalaya? Ada beza tak dengan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang terdapat dekat Banjaran Himalaya? Oh, ada. Kalau kita nak tengok hidupan liar di situ, ada yak, Eurasian kingfisher dengan Eurasian brown bear. Untuk bezakan haiwan itu dengan haiwan di tempat biasanya macam... Contohnya kalau kita tengok kepada haiwan yang namanya yak. Yak tu dia ni lebih kurang macam lembu. Tapi kalau kita tengokkan, bulu dia lebih lebat dan dia lebih berat daripada lembu macam biasa. Baik. Disebabkan itu, mereka pun hidup dekat Banjaran Himalaya di Tanah Tinggi lah sebab dia sesuai di suasana itu. Selain itu, snow leopard pula. Kalau snow leopard tu, samalah juga. Dia punya bulu lebih tebal daripada
harimau semua tu lah sebab inilah bulunya lagi tebal, dia lagi sesuai untuk itu lah. Untuk tumbuhan pula ada barberry, cedar dengan pokok birch. Baik. Sama juga macam ajaran Cocker. Dia punya akar, kehidupan dia, fotosintesis semua tu memang sesuai je dekat tanah tinggi. Bagus, Baik, Balkis. terima kasih Balkis di atas perkongsian. Diharapkan murid-murid di rumah juga dapat mencatat apa yang Balkis telah kongsikan. Okey. So maklumat berkaitan yang telah Balkis kongsikan tadi ada menyebut tentang beruang brown bear. Ya, Tu betul. seperti kat depan Nisa tu. Oh, yang ini nasib baik yang ini beruang yang disayangi cikgu. Kalau betul-betul Okey, haiwan liar itu tadi saya dah lari. Itu antaranya lah sebab kenapa dia berbulu tebal, sebab dia tahan hidup di kawasan yang sejuk. Kawasan Banjaran Himalaya ni antara kawasan yang sangat-sangat sejuk. Betul. Malah di kawasan Banjaran Crocker sendiri adalah sejuk suhunya sehingga yang baru-baru ni kita dengar ada salji sedikit tak? Betul. Kan? Jadi sangat sejuk dan sesuai untuk tumbuhan-tumbuhan seperti lumut. Yang dalam slide ni kan, lumut memang sesuai hidup di kawasan yang cuacanya agak sejuk, suhunya rendah. Okey, kemudian kita ada periuk kera. Periuk kera depan Nisa tu pun ada periuk kera. Contoh pokok periuk kera tu yang tegak tekan. Dia sesuai di kawasan yang sejuk seperti banyak terdapat di kawasan kaki bila kita menaiki ke Gunung Kinabalu tu kita akan jumpa pokok periuk kera. Dan juga ada ini pokok yang terdapat di Banjaran Himalaya, juniper. Okey, kalau binatang pula kita ada snow leopard macam Balkis beritahu tadi di Banjaran Himalaya dan kita ada juga yak yang Balkis sebut tadi yak. Ni yang seperti lembu tetapi dia berbulu tebal. Okey, ini antara hidupan yang ada dan juga tumbuhan yang hidup di kawasan tanah tinggi seperti Banjaran Himalaya dan juga Banjaran Crocker. Kita nak pergi ke bentuk muka bumi seterusnya. Jom, apa cikgu. tadi? Kita dah sebut tanah pamah. Tanah tinggi. Tanah tinggi. Satu lagi? Pesisiran pantai. Ya, pantai. Okey. So kita nak ke kawasan pinggir laut. Okey, kalau sebelum kita pergi tu, boleh. Ingat tak Nisa, apa apakah jenis tumbuhan yang hidup di Banjaran Himalaya dan juga di Banjaran Crocker? Kalau tumbuhan ni cikgu. Saya ingat saya tadi ada lumut, ada periuk kera. Apa lagi satu tadi Balkis? Kalau tumbuh-tumbuhan di tanah tinggi? Lumut, Di periuk tanah kera? tinggi kita ada kulang pain. Kulang pain. Bush dan sebagainya lah. Itu perbezaan antara dua tempat. Okey, kita tengok pinggir laut. Okey, siapa nak jelaskan berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang terdapat di kawasan pinggir laut pula? Siapakah seorang murid? Silakan, saya Datul. Pinggir laut, kawasan yang berpasir, berlumpur dan berpaya air masin. Jenis-jenis tumbuhan yang didapati di pinggir laut antaranya pokok kelapa. Pokok kelapa saya ada contohnya, cikgu. Baik, mari kita lihat sama-sama. Okey, pokok kelapa. Okey, lain? Okey, lagi. Ada lagi? Pokok kelapa, mengkuang laut serta pokok bakau. Okey. Kalau hidupan liar, apa yang hidup di kawasan pantai ni, kawasan pinggir laut? Antara hidupan liar yang didapati di pinggir laut antaranya anjing laut. Anjing laut. Okey. So ini antara kawasan pinggir laut di dunia. Terima kasih saya Datul. Yang terkenal lah. Okey, bagus saya Datul. Kita ada di Australia dan juga di Hawaii. Kawasan yang agak luas dan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di kawasan tersebut dan kita ada mengkuang laut dan juga ni contoh anjing laut. Okey, kita nak pergi kepada faktor seterusnya cikgu iaitu saliran. Okey, saliran. Siapa yang nak jelaskan berkaitan dengan saliran? Okey, apa yang murid faham yang dikatakan dengan saliran baik dan saliran yang buruk? Ya, Aina angkat tangan tadi. Silakan Aina, teruskan. Saliran baik maksud kawasan saliran yang merujuk pada kawasan yang tidak bertakung air. Kawasan saliran baik juga terdapat mempunyai kawasan bentuk muka bumi yang beralun, dicerung bukit dan tanah pamah. Baik. Okey. Lagi kawasan saliran baik tiada tanggungan air merupakan kawasan yang subur
dan ditutupi banyak tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di kawasan hutan tropika, hutan monsun tropika, hutan konifer dan hutan Mediterranean. Baik. Haiwan yang kita boleh dapat di kawasan saliran baik antaranya rusa, kijang, mus, harimau dan gajah. Okey. Baik. Okey, itu yang saliran baik. Maknanya kawasan yang sungai mengalir cantik. So Baik, tumbuhan-tumbuhan boleh hidup subur lah. Betul, Tapi kalau bersaliran buruk tu macam mana pula? Okey, apa beza baik dengan yang buruk tadi? Ada siapa nak terangkan? Okey. Ada nak Cikgu kongsikan? saya. Okey, Silakan Syarul. Syarul. Boleh ringkaskan kepada kami? Kawasan bersaliran buruh merujuk kawasan tanah rendah yang sentiasa bertakung air. Baik. Okey. Kawasan yang bertakung air akan membentuk kawasan paya air tawar, manakala di kawasan pinggir laut yang berlumpur akan membentuk kawasan paya air masin. Okey. Terdapat juga pokok-pokok jenis berbayu keras dan batangnya besar, lurus dan tinggi yang tumbuh secara bercampur aduk, Baik. rapat-rapat dan tidak mempunyai dahan di bahagian bawahnya. Okey, bagus Okey, Syarul. terima Itu kasih, antara Syarul. tumbuh-tumbuhan yang hidup di kawasan paya air tawar dan juga kawasan paya air masin. Dan hidupan liar inilah burung syaubil, antara burung yang terbesar juga di dunia. Dan faktor kita yang fizikal ni yang terakhir ialah yang ketiga iaitu faktor tanah. Okey. So ada yang nak jelaskan tak berkaitan dengan jenis-jenis tanah yang menyebabkan kita ada tumbuhan yang berbeza di dunia ni? Siapa nak jelaskan? Siapa nak kongsikan? Dengan Pak Antas, siapa nak jelaskan berkaitan dengan tanah? Saya cikgu. Silakan, Balkis. Cepat Balkis. Balkis. So tanah ni dia dekat situ ada tumbuhan-tumbuhan semula jadi hidup subur. Dan di kawasan tanah mereka kesesuaian ciri-ciri tumbuhan tersebut. So itu sebabnya dia berbeza ikut ciri-ciri dia. Okey. So boleh namakan tak jenis-jenis tanah yang terdapat di dunia kita ni? Apa yang Balkis tahu? Ada berapa jenis? Ada 6 jenis. Okey, ada 6 Apakah jenis. yang enam-enam itu? Okey, apa dia? Ada tanah Cernosa, tanah Permafrost dengan tanah Aridosos. Okey, apa tumbuh-tumbuhan yang semula jadi dan hidupan yang boleh hidup dekat kawasan tanah tersebut, Balkis? Kalau dekat Cernosa, contoh tumbuhan yang sesuai di situ adalah blue stem grass, buffalo grass, big blue stem grass, switchgrass, feather grass dan French sagebrush. Namanya semua English. Contoh yang lain ada? Kalau hidupan liar? Kalau hidupan liar ada coyote, bobcat, badger dan saiga antelope. Didik TV KPM